Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kali ini cikgu akan sambung dengan penerangan bagi tajuk kameran bagi fungsi hasil tambah sebutan algebra. Okey, untuk contoh kali ini cikgu akan tunjukkan dua contoh yang melibatkan operasi hasil tambah ataupun tolak tapi dalam bentuk pecahan. Okey, yang mana ada sebutan algebra di bahagian penyebutnya. Okey, contoh yang pertama, kameran X kuasa 6 tolak 1 per X kuasa 3 dx. Okey, X kuasa 3 dx. Okey, penyelesaian dia. Okey, apabila soalan seperti ini dalam bentuk pecahan dan ada sebutan algebra di bahagian penyebutnya. Okey, kalau dia buat ada satu saja penyebut dan garis macam ni. So ini menunjukkan bahawa X kuasa 6 per X kuasa 3 tolak 1 per X kuasa 3. Okey. Dia dibahagi dengan nilai yang sama macam ni. So bila ada per X kuasa 3, per ni panjang, bermaksud X kuasa 3 ini untuk X kuasa 6 dan X kuasa 3 ini juga untuk negatif 1. So bila kita kembangkan dia, kita akan dapat seperti ini. Okey, X kuasa 6 per X kuasa 3 tolak 1 per X kuasa 3. Okey, penyebut dia sama. Jadi kita boleh tulis seperti ini. Bila kita nak selesaikan, kita pecahkan dia supaya kita boleh nampak lebih mudah. Okey, untuk memudahkan kita punya langkah pengiraan. Okey, seterusnya, sebelum kita selesaikan, kita lihat dahulu di bahagian ini. Boleh dipermudahkan ataupun tidak. Okey, X kuasa 6 dengan X kuasa 3. Okey, oleh kerana pemboleh ubahnya, pemboleh ubahnya sama, iaitu X dan X. Jadi kita boleh permudahkan dia. Okey, ada satu formula yang digunakan, iaitu apabila pemboleh ubah yang sama, dibahagi. Contohnya di sini, X kuasa M dibahagi dengan X kuasa N. Okey, pemboleh ubah yang sama, tetapi kuasa yang berbeza ataupun kuasa yang sama, so boleh diselesaikan dengan menggunakan rumus ini. X kuasa M bahagi X kuasa N sama dengan X kuasa M tolak N. Okey, sebab pemboleh ubah dia sama, so kita boleh tolak dia, M tolak N. Jadi untuk soalan ini, kita ada X kuasa 6 bahagi dengan X kuasa 3. Okey, so sama dengan X kuasa 6 tolak 3. So kita dapat X kuasa 3 di sini. So yang ini kita selesaikan, kita permudahkan, so kita akan dapat X kuasa 3. Manakala yang ini, apabila ada penyebut di bawah ini, negatif 1 per X kuasa 3. So kuasa X kuasa 3 ini kita boleh naikkan dia ke atas. Okey, kita nak ubah dia supaya tidak berada dalam bentuk pecahan. So bila kita naikkan dia ke atas, daripada kuasa 3 dia akan jadi kuasa negatif 3. Okey, dia akan jadi kuasa negatif 3 bila kita bawa naik ke atas. Jadi X kuasa negatif 3 darab dengan 1, so kita darab dengan negatif 1, so kita akan dapat negatif X kuasa 3. So bila kita dah dapat yang ini, barulah kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Okey, ini kita kamir seperti yang biasa yang kita buat sebelum ini. So ini tadi kita ada X kuasa 3. So bila kita kamirkan dia, so X kuasa 3 tambah dengan 1 dibahagi dengan 3 tambah 1. Okey, dibahagi dengan kuasa yang ditambahkan 1 tadi. Kemudian tolak. Okey, 1 X kuasa negatif 3. So X kuasa negatif 3 tambah 1 dibahagi dengan negatif 3 tambah 1. Okey, nilai yang kita bahagi sama dengan kuasa dia ni. Kemudian jangan lupa tambah C. Okey, tambah C. Okey, dah dapat itu. Kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Okey. So X kuasa 3 tambah 1 dapat X kuasa 4. So 3 tambah 1 per 4. So nilai kuasa ini dengan nilai yang dibahagi mesti sama. Okey, so yang ini kita dapat X kuasa negatif 2. So bahagi dengan negatif 2. Tambah C. Okey, dah dapat seperti ini. Kita lihat
ada atau tidak yang boleh dipermudahkan. So macam ini, tidak ada nombor di hadapan X. Ini bermaksud nilai dia 1. So 1 dengan 4, ini yang paling kecil. So kita ada 1 per 4. Kita kekalkan dia X kuasa 4 per 4 ataupun 1 per 4 X kuasa 4. Kemudian yang ini macam mana boleh jadi tambah? Okay, sebab kita ada negatif, negatif. So negatif, negatif, positif. Ini 1, ini 2. So 1 per 2. Okay, kemudian X kuasa negatif 2 ini kita boleh kekalkan dia seperti ini, ataupun kita nak bawa dia turun ke bawah. So bila kita bawa turun ke bawah, so dia akan jadi positif. So jadi X kuasa 2. Kita lihat balik asal tadi, X kuasa 3 sebagai penyebut. So bila kita bawa naik ke atas, dah jadi X kuasa negatif 3. Kalau X kuasa negatif 3 ini kita nak bawa turun ke bawah, so dia akan jadi X kuasa 3. Okay, sama juga yang ini. So kita kira tadi kita dapat X kuasa negatif 2. So kita bawa turun X kuasa negatif 2 ke bawah, so dia akan jadi X kuasa 2. Darab dengan 2 dengan 2. So ini bila kita bawa ini, so atas ini tinggal 1. So inilah jawapan akhirnya. Okay, jawapan akhir untuk contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua. Kamiran 1 tambah X kuasa 3 per X kuasa 3 dx. Okay, penyelesaian dia. Okay, kita lihat di sini dia dibahagi ataupun per dengan nilai yang sama, bermaksud kita boleh pecahkan dia kepada pecahan yang berasingan. Okay, so daripada 1 tambah X kuasa 3 per X kuasa 3, so kita akan dapat 1 per X kuasa 3 tambah X kuasa 3 per X kuasa 3 dx. Okay, tertinggal sini dx. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada langkah yang seterusnya, kita lihat dulu di sini boleh atau tidak kita permudahkan. Okay, X kuasa 3 dengan X kuasa 3. So X kuasa 3 bahagi X kuasa 3. So kita lihat balik rumus ini. So kalau bahagi bermaksud kuasanya kena ditolak dengan syarat pemboleh ubahnya sama. Okay, ini X, ini X. Jadi pemboleh ubah sama, jadi kita boleh tolak. So 3 tolak 3, kosong. So X kuasa kosong sama dengan 1. So yang ini kita boleh bawa ini naik ke atas. So kita akan dapat X kuasa negatif 3. Okay, so gambaran dia seperti inilah. Yang langkah yang seterusnya. Okay, X kuasa negatif 3. So bila kita kamirkan dia, kita tambah dengan 1. So yang di bawah ni pun kita bahagi dengan nombor yang sama. Okay, kuasa yang ditambah dengan 1. Kemudian yang ini tadi kita dapat satuan X kuasa 3 per X kuasa 3 sama dengan 1. Jadi 1 bila kita kamirkan, kita akan dapat X. Kemudian tambah C. Okay, X. Kalau nombor saja, okay, X kuasa 3 bahagi X kuasa 3 sama dengan 1. Okay, kalau nombor saja bila kita kamirkan, so kita akan dapat X. Okay, daripada sini kita selesaikan dia. So X kuasa negatif 2 per negatif 2 tambah X tambah C. Okay, kalau tinggal jawapan dalam bentuk seperti ini pun sudah boleh diterima. Ataupun kita nak bawa balik turun yang ini, turun pergi ke bawah. So kita akan dapat negatif 1 per 2X kuasa 2 tambah X tambah C. Okay, negatif ni kita buat pergi tulis sini. So negatif, ni negatif. Kemudian bila kita bawa turun yang ni, so yang atas ni tinggal 1. X negatif kuasa negatif 2 kita bawa turun ke bawah, dia akan jadi X kuasa 2. So inilah jawapan yang kita cari. Okay, so dia ada pilihan jawapan 2, sama ada kita tinggalkan jawapan seperti ini ataupun jawapan seperti ini. Okay. Itu saja untuk penerangan kali ini. Sekian, terima kasih.